seterusnya mengumumkan calon-calon bagi Parlimen Pulai dan Don Sempang Jarang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang saudara pengurusi majlis Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic Lau Pochai, Presiden Gerakan dan Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Malaysia, Yang Berhormat Dr. Sri Muhammad Azmin Ali, Ketua Penerangan Perikatan Nasional Malaysia, Yang Berhormat Dr. Syahruddin Jamal, Pengurusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Johor, Yang Bahagia Ustaz Hadi Abdullah bin Husin, Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Johor, Datuk Teo Kok Chi, Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Johor, Yang Berhormat sahabat saya Datuk Seri Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Arau yang hebat dan dahsyat, ahli-ahli yang berhormat, pimpinan Perikatan Nasional Negeri dan juga bahagian, ketua-ketua bahagian daripada parti-parti komponen, yang bahagia saudara Yaakob Atan, Pengurusi Perikatan Nasional dan Ketua Bersatu Pulai, David Jemputan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Berapa kuat? Apa khabar semua? Alhamdulillah, dapat masih sihat walafiat. Lupa nak sebut Datuk Dr. Chong, Pengurusi Bersekutu Malaysia. Petang ini adalah petang yang amat penting dan bersejarah bagi negeri Johor khasnya dan Malaysia amnya, kerana Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkan kekosongan kursi Parlimen P16 Pulai dan juga Don N13 Sempang Jeram. Selepas saja kematian Allahyarham sahabat saya juga, iaitu Salihuddin Ayub baru ini. Jadilah mari sama-sama kita mensedekahkan Al-Fatihah, mudah-mudahan rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mengadakan majlis ini lah untuk saya memperkenalkan dan menamakan calon bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Don Sempang Jeram. Jadi kerja saya mudah saja, kalau nak selesai cepat saya umum dan lepas tu kita boleh pulang buat kerja. Tapi pastinya dalam situasi dan keadaan yang sedang pun berlaku di negara kita pada hari ini, pilihan raya kecil di dua kawasan ini mempunyai signifikannya yang tersendiri. Satu ialah kerana dia diadakan selepas pilihan raya 6 buah negeri selesai. Alhamdulillah, Perikatan Nasional telah berjaya
dengan cemerlang ya, memenangi 147 kursi daripada 245 kursi, iaitu 60% keseluruhannya dimenangi oleh calon-calon Perikatan Nasional. Oleh sebab itu, bila mana PRK kedua-dua kawasan ini akan diadakan, apa yang kita harapkan, gelombang yang sudah pun melandai negara kita di 6 buah negeri ini akan terus berlaku sampailah ke negeri Johor. Dan tadi bila ditanya oleh rakan saya tentang sama ada gelombang sudah tiba, hari ini bukti jelas bahawa gelombang yang besar, gelombang rakyat sudah pun sampai ke pantai negeri Johor ini. Johor katanya sejarahnya ialah di mana UMNO dilahirkan. Hari ini macam mana UMNO? Kalau ikut sejarahnya dulu, Pulai ini ditandingi oleh UMNO. Tadi saya jumpa kawan saya, orang kuat UMNO, tanya, bertanding tak? Dia kata tak bertanding. Kenapa? PS dah bertanding, kami UMNO tak boleh lah bertanding. Tak apalah, itu soal masalah mereka. Yang penting kali ini adalah untuk kita membawa mesej ataupun risalah yang telah kami bawa ke seluruh 6 buah negeri dalam PRM yang lepas. Pertamanya, risalahnya ialah kita mengatakan ia adalah sebuah referendum. Referendum. Boleh tak? Referendum. Apa maksud? Referendum itu ialah macam pemungutan suara. Tetapi lebih daripada pemungutan suara ialah dalam sistem undi pilihan raya yang melibatkan 9.7 juta pemudi di 6 buah negeri itu, menyatakan dengan jelas bahawa mereka tak menyokong dan mendukung kepimpinan kerajaan pusat di bawah Anwar Ibrahim. Betul tak? Ditolak. Bukan sedikit. 3.9 juta pemudi yang memberikan sokongan pada Perikatan Nasional, itu jelas the most popular parti dalam pilihan raya negeri yang lepas ialah Perikatan Nasional. Mesej itu telah pun disampaikan. Tak kiralah sama ada kerajaan Madanon ini dengar ataupun tak dengar. Kalau di Johor ni dipanggil dengar. Terus soalnya sama ada dia dengar tak dengar, tapi rakyat jelata seluruh negara, bukan saja 6 buah negeri, seluruh negara sampai ke Ceruk di Sabah dan Sarawak sudah pun tahu bahawa kepimpinan kerajaan yang ada pada hari ini peringkat pusat sampai hari ini tidak menunjukkan keupayaan. Malahan dia dianggap sebagai sebuah kerajaan yang sudah pun gagal. Betul tak? It's a failed government. Sebulan tak apa, 2 bulan pun tak apa, 3 bulan tak apa, 4 bulan tak boleh, 5 bulan tak apa-apa, 7, 8 dan mungkin nak masuk ke 9. Saya dah lupa nak kira berapa banyak. Jelas terbukti bahawa tidak ada satu petanda keupayaan kepimpinan kerajaan perpaduan kononnya ada pada ini untuk memikul amanah dan tanggungjawab nak membela nasib rakyat, tak kira apa kaum dan keturunan, nak memulihkan ekonomi, membuat reformasi bagaimana yang dijanjikan dan menyempurnakan segala apa yang telah pun dijanjikan dalam manifesto pilihan raya yang lepas. Ada? Tak ada. Coba sebut satu je apa yang dia dah bagi tuan-tuan. Sebut satu je.
pernah cakap macam itu. Rakyat menunggu setiap hari. Mana dia? Mana dia? Bila harga minyak nak turun? Dia kata kalau hari ini saya jadi Perdana Menteri, besok minyak akan turun. Dah turun. Saya jadi Perdana Menteri, besok tol akan dihapuskan. Dah hapus. Besok saya akan hapuskan hutang PT Anda hapus. Besok saya akan menguruskan masalah inflasi dan harga barang. Dah buat. Saya boleh kemukakan pertanyaan demi pertanyaan yang penting yang sedang pun ditunggu-tunggu oleh rakyat jelata daripada hari pertama dia akan sumpah. Sampai lah ni kata orang Johor. Gilek. Orang India kata gilek tu tak ada apa-apa, kosong. Ini yang masalah negara. Saya turun ke senam buah negeri dan saya jumpa ramai daripada rakyat jelata di bawah. Pertanyaan pertama saya, apakah masalah yang sedang saudara-saudari hadapi pada hari ini? Dia kata, Tan Sri, bila harga barang nak turun? Masalah inflasi, Tan Sri. Anak saya tidak ada pekerjaan. Selepas COVID dah selesai, patut dah pulih, tak pulih, Tan Sri. Mereka cakap. Dan saya yakin apa yang disebut dan ungkapkan itu adalah satu kenyataan yang benar. Di sini saya tak payah tanya. Saya tengok wajah tuan-tuan pun saya tahu apa dalam otak kepala tuan-tuan. Apa dia? But this is the real factor. Inability. Tak ada keupayaan, tak ada kemampuan, tak ada kebijaksanaan. Di dalam vocabulary yang saya dimaklum oleh beberapa pihak dan yang itu disebut oleh Tuan Dr. Mahathir, dahulunya kleptokrasi, sekarang ini kakistokrasi. Cuba Google, tengok sekarang apa makna kakistokrasi. Ini bahasa Yunani. Zaman Greek dahulu lampau, agak ada emperor dan kerajaan nampak elok tapi bodoh. Itu dia. Tak boleh buat kerja, incompetent, not trustworthy. Itu zaman lampau. Kita lihat muka Anwar Ibrahim, cerdik. Betul tak? Rupa dia cerdik. Cakap dia buka mulut penyala api. Hebat. Sekarang ni bila buka mulut apa jadi? Apa jadi? Saya tak cakap. Tuan-tuan kata negara mana tempat yang kita pergi, tempat pada waktu kita kempen, semua yang ada di sini dah bawa sebelum kempen. Tak payah cakap. Ada yang tak buka mulut pun kita tahu dia bohong. Dah buka mulut pun bohong. Kalau sebuah kerajaan yang diamanah oleh rakyat dan terpilih dinamakan kerajaan, itulah kerajaan madani ataupun kerajaan perpaduan, apa dia? Apakah itu tafsir dan makna madani? Bukan. Itu bermakna kerajaan yang langsung tidak berupaya, langsung tak tahu nak buat apa kerja, langsung tak beramanah, langsung tak boleh buat apa-apa untuk mendorong dan membela nasib rakyat itu. Berapa lama saya dibagi untuk kempen sebab subuh? Saya tak payah nak kempen. Ini semua 100% memang pendukung Perikatan Nasional. Betul? Tapi apa yang saya sebut ni lah message yang kita perlu sampaikan ke sepah pelusuk Parlimen Pulai dan juga Sempang Jeram. Beritahu pada rakyat jelata yang kita tahu mereka sedang menderita, menunggu apakah bentuk bantuan, pertolongan dan sebagainya sampai hari tak kunjung tiba. Bahawa mesej ini kita dah sampai kepada mereka dan beritahu pada mereka kita Perikatan Nasional ini seharusnya boleh diyakini dan dipercayai karena kita telah tunjukkan bukti. Betul tak? Zaman penama ni yang jadi Perdana Menteri, ingat tak lagi? Zaman saya lah jadi Perdana Menteri. Tuan Johor tak ingat? Saya tanya waktu saya jadi Menteri Besar, Tuan Johor tak ingat? Bukan kita nak mendaging dada.
Ujian tahap upayaan kepemimpinan, leadership, ialah waktu berhadapan dengan krisis dan cabaran. Bila mana kita berhadapan dengan krisis, apa ada krisis pandemik COVID-19. Siapa di sini yang tak dapat suntikan vaksin angkatan? Komplain. Siapa di sini tak dapat bantuan demi bantuan? Siapa yang tak dapat pengeluaran KWSP, Citra, Asina dan apa air lagi? Siapa yang tak dapat bantuan moratorium? Siapa yang tak dapat bantuan wage subsidy? Saya sebut sebagian aja. Ini rekan saya berada dalam kabinet. Menteri Ekonomi. Itu kita tunjukkan bukti. In times of difficulty, in times of challenge, in times of crisis, this is you test the ability of leaders to manage the situation. And I think Perikatan Nasional have done exceedingly well. Inilah bukanlah kepada Tadi saya terbaca satu laporan oleh Kementerian Pendidikan yang mengatakan bahawa selepas 10 tahun pelaksanaan Blueprint on Education, dia kata terbukti dia sudah berjaya. Yang cakap itu Menteri Madanon, tetapi yang rancang dan blueprint itu menteri inilah. Tapi dia tak sebut. Ini dilancar dan cakap oleh Tan Sri Muhyiddin waktu jadi Menteri Pendidikan. Tak apa. Nak jelaskan, we are able, we can do it. Just give us the power and authority, we can run this government. InsyaAllah we can do better than what they have done or they have not done all this while. Jadi sebab itu, ini message yang nak disampaikan. Dan daripada penganalisaan kita waktu PRN yang pas, nampak yang disebutkan oleh setengah pihak itu gelombang hijau. Tak payah sebut gelombang apa warna, pastinya ialah gelombang rakyat untuk menolak kerajaan yang ada pada hari ini. Betul? Sekarang ini kita dah di sini. Saya tak nak ulas, ada pihak kata kita ni virus, kata apa. Tapi sekarang ini kita sudah ada di sini. Mesej yang kita sampaikan di tempat lain harus juga sampaikan ke akar umbi di Parlimen Pulai dan juga di Don Sempang Jeram. Di kawasan ini kita tahu yang disebut oleh Datuk Dominic, pecahan pemudi ikut kau. Banyak orang beritahu pada saya susah Tan Sri nak menang. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh menang tak? Boleh. Betul ke boleh menang? Boleh. Okay. Itu janji ya. Usaha. Ya betul usaha. It is not impossible. Betul tak? Kalau di setengah-setengah kawasan dan kita dah melalui banyak pilihan gaya, kita menganalisa pecahan pengundi-pengundi, ini kawasan gelap. Bila? Dulu. Okay. Yang akan datang ini kawasan putih. Betul. Kerana dalam analisa PRN yang lepas, hampir 80% pengundi Melayu menyokong Perikatan Nasional. Ini data ada. Kalaulah di Johor ni, di Pulai baik di Sempang Jeram, 90% pengundi keluar dan 90% pengundi menyokong Perikatan Nasional, menang kita. Tuan-tuan pengundinya mudah. Keluarkan 90% pengundi Melayu. Boleh tak? Boleh ke? Ya ke? Boleh. Itu rahsia tapi sudah terdedah. Kalau dapat 90% orang Melayu keluar undi dan sokong Perikatan Nasional, menang kita. Tak kira lah siapa nak tanding ke situ. Calon yang kita letak ni tak bersih. Dah dibuat menerusi 4 saringan. Lembaga hasil dalam negeri semua clear, tak ada hutang. Tak payah cukai ke, tak ada. PDRN clear, tak ada kes jenayah. Soal yang ketiganya soal integritas.
insolvency. Tak ada. SPRM ataupun MACC pun tak ada kes rasuah. Jadi mereka ni sudah bersih. Jangan tengok muka dia handsome tak handsome macam saya. Yang penting dia calon Perikatan Nasional. Menang dia menang, kita kalah kita, na'udzubillah min zalik, kalah kita. Kalah dia, kalah kita. Kita tak akan kalah. Antara faktor yang kadang menyebabkan kita gagal dalam sejarah yang lepas di tempat lain ialah kelemahan kita sendiri. Masalah perpecahan dalaman, masalah tidak ada bersetujunya bila letak calon. Aku lebih pandai daripada dia, muka dia tak handsome, muka aku lebih cantik, dan macam-macam masalah. Saya tak payah sebutkan sini, tapi ialah kena faktor dalaman. Let us clear the case. Saya nak minta supaya orang Pulai, terutama dan Johor, kata tak ada masalah dalaman tasi. Kita dah selesai. Kita dah pejabat tangan, sallu ala Nabi. Siapa serta cinta, pimpinan letak tindak akan sokong dia 100% boleh. Jangan tengoklah apa pasal saya nak beritahu, nak memilih calon macam di dalam PRN dulu. Banyak tentang senang lawan tu. Untuk ni ni hero Selangor. Hampir-hampir nak jadi menteri besar. Kalau orang Melayu keluar kat 75% itu sama lagi 8 ke 9 kursi dah menang, itu kan? Saya dah bayang dia jadi menteri besar. Tapi tak apa, kita lewat tunggu sikit. InsyaAllah dia akan kembali jadi menteri lebih besar daripada yang sekarang. Yang itu faktor dalaman. Jadi kita harus mulakan dengan permulaan bahawa kita ini sudah tak ada masalah. Adalah sikit-sikit, kalau boleh simpan dalam peti sejuk, letak kat situ dulu. Saya tak cadang lepas dah pelang air tapi bergaduh balik. Saya tak tuduh sesiapa kan? Ada saya tuduh? Cuma cakap ikhlas sebagai pengurusi, sebagai bapa, sebagai abah. Beritahu inilah syarat utama yang mesti kita amalkan, ialah hubungan kita mestilah sentiasa baik. Keduanya, kita sama antara parti-parti. Nampak tadi pun dah janji. Saya dah ucap terima kasih pada Datuk Dominik. Ini kursi gerakan ni. Betul tak? Betul. Ini kursi gerakan. Tapi saya bincang itu, dia kata tak apa Tan Sri. Bagi ini kita gerakan berkorban. Sudah pada bersatu, bertanding di sini. Nanti tak untuk diganti tempat lain. Adalah sikit-sikit dia punya cadangan. Tak apa. Kita dalam Perikatan Nasional ni kita bersikap hormat, menghormati antara pemimpin itu. Tak boleh ada tolak banding. The best ever. Kita boleh cakap. Kalau tidak, Perikatan Nasional tak boleh berjaya dalam tempoh yang singkat, hanya 3 tahun sudah diiktiraf sebagai kuasa penting politik dalam negara. Orang Melayu dah pastikan UMNO sudah jahanam. Bukan kita yang buat, dia buat sendiri. Siapa di sini yang UMNO dulu? Tidak. Kau dulu, juga. Kau berbahagian dulu, kau jatuh besar. Tak apa saya. Timbalan Presiden UMNO. Siapa di sini dari timbalan? Tak ada seorang. Apa dah jadi dengan UMNO? Betul saya. Hero kita. Apa dah jadi dengan UMNO? Ini kita bercakap di bumi Johor. Dibanggakan tempat inilah lahirnya UMNO, di Istana Besar Johor Bahru. Tadi pun saya dapat peluang menghadap Tuanku Majlis Kul Almarhum dan ziarah makam Almarhum Sultan Johor. This is where UMNO was born. Tapi hari ini dah dijahanamkan oleh tidak lain yang dilakukan Presiden UMNO. Dia pangkah kepada PN, dia dapat Lim Kuan Yin. Yang di China ada sokong pangkah di AP, dapat UMNO. Betul tak? Dapat Zahid. Tapi hakikat itulah keadaan yang sudah berlaku pada UMNO. Saya nak
macam-macam orang UMNO dipulai. Saya tak nak mengkritik mereka, pasal saya pun berada bersama dengan mereka dahulu. Come to us and come with us. Sokong kita, bersama kita. Pertama sama ada nak kekal duduk dalam UMNO, duduklah, tak apa. Tapi bila sampai nak menjadi sokong pada calon Perikatan Nasional kita, baik di sini ataupun di Sempang Jeram, boleh tak? Boleh. Wakil UMNO sampaikan, makcik-pakcik kata, saya sejak lagi dulu dah perangkah kapal layu, kan ada dacing. Macam mana saya nak tinggalkan berdosa? Tak berdosa, makcik. Mungkin pahala pasal saya itu sudah hijrah, meninggalkan zaman yang lampau jahiliyah. Min Makkatil Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Itu Rasulullah hijrah. Kita semua dituntut hijrah. Zaman sekarang sudah tidak sama seperti zaman dahulu. Kerana UMNO yang jadi asas perjuangan orang maju sudah hancur lebur. Yang jadi penggantinya hari ini tidak lain ialah Bersatu dan PAH. Betul tak? Itu dia. So kalau nak kempen jumpa, bukan jumpa yang lain-lain, ketuk pintu, ketua cawangan, senyap sejam aja. Pak Yin, tak apalah duduk jadi ketua cawangan dulu. Undi besok sokong kita. Nak yang susah, InsyaAllah tidak ada bagus tu. Pasal kalau dahulu dalam PRU dahulu calonnya ialah Jazlan, kalau tak silap dia, anak pada arwah sahabat saya Tok Mat dan Sri Mat Rahmat dulu, ya. Kalau dilihat dalam putusan PR ni dulu, dia dapat 30,000 undi kalau tak silap saya. Calon kita daripada pihak Gerakan dapat 20,000. Yang menyebabkan kemenangan tu berbaki tu ada dekat 60,000 dimenangi oleh calon almarhum yang meninggal dunia. Pertama, kalau yang 30 tu bagi pada kita, dah menambah dah 50,000. Keduanya pula, orang Cina dan India. Bila saya jumpa, tadi pun saya jumpa kawan saya Cina, saya ceritakan, Tan Sri, you're okay, we like you, but we concerned about us. Ini cakap terus terang. Saya kata, kenapa? Dia pakai serban. Oh, kalau saya pakai serban, dia tak suka saya. Tak ada lah. Dia takut kita potong memotong. Dan macam-macam lah. Dan ini saya tak boleh salahkan mereka. Pasal mereka mendapat maklumat mungkin daripada pihak yang memang mempunyai niat jahat. Kami dah lama depan dengan Jirullah, dah macam abang adik dah. Kau percaya aku percaya kau. Tapi orang Cina kata nanti dulu. Nah, kalau dipulai ni tak banyak tuan-tuan, 20% Cina bagi kita, halas kita akan menang dengan cemerlang. Jadi pulai dan juga disempangkan. Betul. Orang India pun, orang India jangan bimbang. Walaupun tak ada parti India dan Perikatan Nasional, ada 2 wakil orang India yang menjadi sahabat Perikatan Nasional. Satu MIRA, Malaysian Indian Right Association, dan satunya El-Iman. Ini Persatuan Indian Muslim. Banyak toki-toki buat ini nasi kandar, nasi mamak. Sabarlah. Dan di peringkat Perikatan Nasional, khususnya di bawah Bersatu, kerana kita tahu pentingnya undi orang India juga, kita tubuhkan jawatan kuasa untuk menguruskan hal ehwal orang India. Sementara kita dapatkan satu gabungan parti-parti India yang boleh menjadi ahli Perikatan Nasional. Mereka, kita tubuhkan jawatan kuasa, ahli-ahlinya semua terdiri pada ramai pemimpin-pemimpin India, bekas MNC dan lain-lain duduk dalam. Pengusinya sama. Pengusinya si usaha kaum Bersatu, orang Melayu. Sementara aja. Jadi tak timbul masalah hubungan antara mereka. Kita letakkan Ketua Hamzah sebagai pengusi, dan nanti kita tak dengar apalah masalah mereka sampai ke satu tahap sudah boleh terbentuk suatu parti gabungan mewakili masyarakat India yang tak kukuh, bermakna bahawa Perikatan Nasional sudah ada genap parti-parti yang mengkuali semua kaum dalam negara kita.
Ini rancangan kita. Jadi Indian need not worry. Macam waktu kita PRN di Selangor, Tu Azmin lah lancarkan manifesto. Antara first thing yang disebutkan tu, kita akan bantu masyarakat India dan orang-orang yang dianggap minoriti dengan peruntukan 100 million. Tapi kita dah tak menang. Kita dah buat begitu. Tak silap saya dalam janji manifesto kita. Sini tak ada manifesto, tapi saya nak beritahu supaya rakyat yang ada di Kulai dan juga Sempang Jeram don't worry. Waktu kita mentadbir negara sebagai Perdana Menteri zaman Perikatan Nasional, kita tak ada manifesto. Mengatakan kita akan uruskan COVID, mana tahu ada COVID. Akan membelanjakan uang 530 bilion, tak ada janji. Bagi bantuan-bantuan kotak makanan, tak janji. Bagi bantuan-bantuan apa yang disebutkan tu, bantuan prihatin, tak janji. Bagi wage subsidi, tak janji. Bagi moratorium, tak janji. Bagi keluarkan EPF, tak janji. Semua kita buat. Betul tak? Beda kita dengan Madanoi. Okey, kita dah tunggu lama. Dah tahu siapa calon? Okey, calon ini kita telah buat nanti satu proses saringan. Dan saya nak jelaskan bukan putusan Presiden dan Komisi Perikatan Nasional. Ialah satu jawatan kuasa yang pangkat PAS pun begitu, dekat satu begitu untuk meneliti. Dan kita berikan keutamaan pada anak tempatan ataupun anak Johor yang dianggap layak dan sesuai. Maka sebab itu kita harap keputusan yang saya akan umum ini akan diterima dengan hati terbuka dan menentukan kemenangan mereka. Yang pertama ialah calon kita untuk P161 Parlimen Kulai. Namanya Saudara Zulkifli bin Jaafar. Saudara Zulkifli bin Jaafar berusia hampir 50 tahun. Lahir pada 19 September 1973, menetap di perumahan Tampoi PDM Desa Rahmat Johor Bahru. Sudah berkahwin, ada 4 orang anak dan mendapat lulusan entrepreneur di Badan Sertifikat di Medan UiTM Shah Alam tahun 1999. Ini dia orangnya. Dia seorang usahawan yang berjaya, amat berjaya. Mungkin orang di Kulai dah tahu dan Kampas khususnya dah kenal. Pemimpin dan menjadi banyak syarikat-syarikat sendiri. Cuma saya nak beritahu dalam perbincangan saya dengan beliau tadi, walaupun dia sudah berjaya dan ini hasil usaha dia dan keluarga dia, kalau saya kata nak menjadi wakil rakyat yang berkesan, tugas dan tanggungjawab menguruskan syarikat mesti diserahkan pada keluarga yang lain, supaya dia akan tumpukan sepenuh masa mendorong kedua-dua yang ada di Kulai. Dia kata 20 tahun pengalaman dalam perniagaan, pengurusan gudang dan macam-macam lagi dalam perlibatan politik, timbalan ketua bahagian Kulai, timbalan kursi skuad Prihatin Johor, timbalan kursi Komiti Keluarga Malaysia Parlimen Kulai, mantan ketua pemuda UMNO cawangan Perikanan Tampoi. Dalam khidmat Komiti Sukan dan Rekreasi, jadi Ketua Badan Kebajikan Sekolah Agama Perumahan Mara, timbalan kursi Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Tampoi, bukan dia penagih dadah. Komisi Pertubuhan Kebajikan Muafakat Bersatu Prihatin, Penaung Kelab Robotik dan AJK SJKC Tampoi, Penaung Kelab Pingpong Kulai, timbalan kursi Masjid An-Nur Tampoi dan timbalan Presiden Persatuan Bola Jaring. Ini dia calon kita yang lokal dan tahu masalah tempatan, dan dia boleh membantu untuk menyelesaikan masalah duduk di sini. Dan saya harap kita terima dan bagi sokongan yang penuh kepada Encik Zulkifli Jaafar ini. Boleh sokong? Terima kasih. Keduanya ialah calon bagi N13 Don Sempang Jeram.
Jeram, Profesor Madya Clinical Dr. Muhammad Mazri Yahya. Peringatan! 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 Ini orangnya. 54 tahun, istri nama Dr. Rosilawati Mamadno, anak ada 7. Dia pakar perunding pembedahan vaskular dan endovaskular, pakar urat, vaskular surgeon, 2010 hingga sekarang pakar perunding vaskular. Makna hebatlah doktor bedah dan tak pernah dawa mati pasal pembedahan. Syarah perubatan KPJ University College, berkhidmat secara pro bono di Hospital Sultan Amina Johor sekali. Pendidikan sampai ke tahap ijazah sarjana muda perubatan UKM, ijazah sarjana pembedahan UKM, sub kepakaran pembedahan vaskular saluran darah. Pengalamannya panjang, berjaya-jaya. Saya baca ini pakar-pakar perunding pembedahan dan sebagainya, kepimpinan organisasi dan kesukarelawanan, pengusi Johor Bahru prihatin, penasehat Persatuan Amal Perubatan Ibnu Sina Johor, Pembalan Pengarah Khidmat Malaysia, pengusi Ummah Johor dan pengusi Persatuan Perubatan Ibnu Sina Malaysia, Seluruh Malaysian Medical Association Johor, ahli Persatuan Perubatan Islam Malaysia, sukarelawan Mercy Malaysia, sukarelawan Pas Relief ke Turki, politik aktif sampai yang akhir ialah sekarang ni ahli jawatankuasa PAS Pusat, Timbalan Pusatjaya PAS Johor sebelum daripada depan ini. Inilah calon kita. Kita ucapkan tanya, kita bagikan sokongan yang penuh pada kedua calon kita, insyaAllah memberikan kemenangan kepada mereka. Boleh? Terima kasih saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan!